Okay. Okey, sebelum kita mula, untuk semua murid yang ada di dalam ni, kamu boleh tengok di ruangan chat ada link kehadiran yang telah di-share. Kamu boleh isi link kehadiran sekarang lah. Dan cikgu mohon Pakai Jojo. langsung mohon anak-anak murid yang lain tolong off mic sebab Mau Jojo. tidak mengganggu penceramah lah nanti. Ya. Ini apa Jojo? Ini pakai labang. Nat, Nat. Veron. Jember aku. kita mulalah. So diminta semua murid untuk off mic. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepakat di hatiku. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk mendengar ceramah daripada agensi anti dada kebangsaan. So selamat datang kepada semua murid. Terima kasih juga kepada guru-guru yang hadir dan juga saya rasa di sini ada YDP PBG kan? Wakil daripada PBG. So baik, sebelum kita mulakan program, ada baiknya cikgu bacakan sedikitlah objektif program pada hari ini. Program pada hari ini bertujuan untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahayanya dadah. And then ianya menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah melalui kegiatan dan aktiviti di luar bilik darjah. Dan yang terakhir, objektifnya adalah untuk mencungkil dan menyubur bakat serta potensi yang ada dalam kalangan murid ke arah perkembangan model insan minda kelas pertama yang lebih berkualiti. Sebelum program hari ini kita teruskan dan diserahkan kepada penceramah, saya memperkenalkanlah serba sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau bernama Yusli bin Mining. Tempat lahir di Kampung Pengalat Besar Papar. Kini bertugas di AADK Daerah Beaufort dan menjawat jawatan sebagai Pegawai Pemulihan Dadah, Ketua Pencegahan dan Publicity. Pengalaman beliau juga bertugas dalam AADK ni selama 21 tahun. Pernah bertugas dalam di bawah 3 unit AADK iaitu unit rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan dan kini di unit pencegahan anti dadah. Beliau juga pernah bertugas di beberapa buah negeri seperti Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan dan kini di Sabah. So tanpa kita membuang masa, cikgu mempersilakan kita punya penceramah hari ini Encik Yusli untuk meneruskan slot pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih pengacara majlis Cikgu Siti Asila ya. Rahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa akibatil muttaqin.
ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perkenalan. Salam lebih baik cegah daripada agensi yang tidak ada kebangsaan. Akan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya SMK Pengalat, jemputan untuk memberikan ceramah yang pada saya sebenarnya ceramah seperti ini adalah satu ceramah dalam norma baru. Okey, dan SMK Pengalat bukanlah sekolah yang pertama, tetapi telah banyak ada beberapa buah sekolah yang telah pun mengendalikan ataupun melaksanakan program-program ceramah seperti ini secara dalam talian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, hari ini saya merasa cukup bertuah sebenarnya. Okay, kenapa? Karena SMK Pengalat ini terletak di kawasan Pengalat itu sendiri, antara Pengalat besar dengan Pengalat kecil. Dan saya juga adalah salah seorang anak jati kampung Pengalat besar. Oh. Apakah yang bunyi? Yes, okey, boleh saya teruskan sebab tadi ada bunyi bunyi mikrofon yang kuat sangat. Baik. Okey. Sebab saya tadi, saya ini adalah satu kebanggaan kepada saya. Sebab benda ini adalah berada di kawasan kampung saya sendiri, dan ceramah ini juga jarang kali saya lakukan di kawasan kampung saya sendiri. Kerana saya sebenarnya bertugas di ADK daerah Beaufort dan baru berpeluang untuk balik ke negeri asal untuk menaburkan bakti ke negeri asal. Selama ini bertugas di Semenanjung, Malaysia. Jadi agak tertinggal sedikit lah kata orang. Tapi alhamdulillah setelah bertugas di Sabah ini, saya telah menjalankan satu gerakan perangi dadah habis-habisan dari segi program pendidikan pencegahan anti dadah, yang mana saya melibatkan sekolah-sekolah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, pergilah ke IPT, IPTS dan tempat kerja. So hari ini saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit dengan guru-guru, dan saya difahamkan ada di kalangan peserta kita adalah daripada TIBG, ibu bapa pelajar sendiri serta anak-anak pelajar sendiri. Terlalu bila kita sebut dadah ni terlalu mudah untuk kita ungkapkan di bibir kita. Okey, tetapi sedar ataupun tidak kita hari ini, dadah ini bermula daripada ia dijelaskan sebagai musuh nombor satu negara, ataupun tren penurunan penyalahgunaan dadah. Sahaja kes penyalahgunaan dadah ini meningkat demi hari. Dan yang menyedihkan kita, mereka yang terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah ini bukan di kalangan mereka yang kita panggil Bumi Putra Sabah ataupun orang Melayu. Adalah orang-orang kita. Kalau di Sabah ni Bumi Putra Sabah, kalau di Semenanjung Melayu. Kan kepada kita. Sepanjang saya bertugas 21 tahun dalam ADK ini, saya boleh kira dan saya boleh bilang dengan jari berapa ramai orang Cina dia yang terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah ini. Tetapi kalau orang kita, khususnya Islam ini, sukar untuk kita nyatakan bilangannya. Dan untuk makluman para peserta juga, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, tren 2021 ini pengedaran dadah cukup sistematik, telah bertukar tren dia. PAP berlangsung, ada pula gerakan-gerakan yang lebih profesional yang dilakukan. Dan hari ini juga tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, juga ataupun penagihan dadah ini juga telah berlaku di dalam rumah kita sendiri. Apatah lagi di tempat sekolah kita.
Saya tidak mau cerita dari segi latar belakang mana-mana sekolah yang ada terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Pada saya, biarlah kita sama-sama orang katakan laksanakan prevention, langkah-langkah pencegahan ataupun intervensi kepada pelajar-pelajar yang terlibat. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, ikan apa itu dadah sebenarnya? Bila kita tengok dalam skrin yang terpapar ini, apa itu dadah sebenarnya? Cerita dadah ini tuan-tuan senang. Kita cakap saja dadah. Saya percaya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar semua, mesti sudah dengar dan tahu apa dadah ini sebenarnya. Ya, jelas. Saya percaya tiada satu orang pun di dalam Malaysia ini yang tidak pernah dengar perkataan dadah ini. Semua pernah dengar. Even adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah rendah tadika pun telah dididik oleh guru-guru dadah ini apa sebenarnya. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, ya, kita tahu dadah ini apa dan sebagainya. Hakikatnya kenapa dadah ini masih lagi meningkat? Kenapa dadah ini masih lagi meningkat dan tidak ada penunjukan satu tren penurunan? Malahan berlaku pula tren peningkatan yang mendadak. Sedangkan di sekolah dan di pihak EDK sendiri, apa yang kami tidak lakukan? Kami ke sekolah, terangkan kepada semua pelajar, pergi ke tempat kerja, pergi ke kampung-kampung, ceritakan dadah ini apa sebenarnya. Tetapi, kenapa dadah ini masih juga meningkat? So konsepnya senang sahaja. Bila kita tengok dalam adik-adik pelajar kita yang berada di sekolah ini, konsepnya senang. Kenapa dadah itu meningkat? Apa kaitannya dengan kita belajar di sekolah? Ini kita diajar oleh guru, contohnya mata pelajaran matematik contohnya. Okay. Guru mengajar kita 1 tambah 1 jawapannya 2. Tahu jawapannya 2. Bagaimana 1 tambah 1 ini boleh? Ini konsepnya, sebab itulah guru mengajar supaya kita tahu dan kita faham. Dan kita faham, dan kita akan dapat jawapan. Jawapan ini sebenarnya akan kekal sehinggalah kita mati. Dia tidak akan berubah. Sebab apa? Tahu. Yang kedua, kita faham. Bab dadah ini juga sama. Tiada beza. Ya, bab dadah ini sama, tiada beza. Kita tidak boleh letak setakat tahu sahaja. Dadah ni yang selalu jawapan yang diberikan, jawapan-jawapan standard yang diberikan, dadah ni apa? Dia katakan, okey, dadah ini membunuh. Ya, dadah ini membuatkan orang gila. Kita faham bagaimana dia boleh membunuh, buatkan orang gila, dan bagaimana pula dia boleh membahayakan kita. Ini yang kita perlu pelajari dan ketahui. So hari ini saya kongsikan apa itu dadah. Baik, boleh tolong next kan? Yes, ini dadah sebenarnya. Okay. Satu istilah yang membawa maksud penyalahgunaan. Sampai kita mati. Dadah adalah satu istilah yang membawa maksud penyalahgunaan. Walaupun kita tahu dadah ini pada awalnya adalah digunakan untuk tujuan perubatan. Apa dia? Contohnya kita demam. Bila kita demam, doktor ni akan bagi kita makan Panadol. Di Panadol itu ada dadah. Ada dadah. Kenapa doktor katakan makanlah 2 biji dalam tempoh 4 jam sehari, 4 jam sekali. Jangan telan lebih daripada 2 biji. Sebab doktor dia tahu kandungan dadah dalam ubat tersebut. Kalau kita makan lebih daripada 2 biji, dia akan memberikan kesan secara langsung kepada tubuh badan kita. Sebab itu doktor kata, makanlah 2 biji 4 jam. Jangan gatal-gatal hati, telan sampai 10 biji. Begitu juga dengan ubat batuk. Doktor kata, okey, minum 1 sudu 3 kali sehari. Ambillah ubat ini seperti apa yang dinasihatkan oleh doktor. Jangan kita telan ataupun tunggang 1 botol. Memanglah dia akan memberikan kesan secara langsung kepada tubuh badan kita. Penyalahgunaan. Sebab tu kalau kita perasan dan kita dengar doktor-doktor di hospital ini, dia tidak pernah mengatakan, okey, bagi dia dadah ini, no.
Hanya dadah adalah salah guna. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dadah ini apa? Sejenis bahan kimia psikoaktif, sama ada asli atau tiruan, yang mempunyai kesan atau ciri berikut. Ingat, kesan dan ciri berikut. Apa ciri dan kesan yang pertama? Kesan yang pertama, kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat. Kesan ini adalah satu sistem yang terpenting dalam tubuh badan kita. Ibaratnya, inilah sistem pertahanan kita. Kalau dalam konteks peperangan, sistem saraf pusat inilah askar-askar kita. Bayangkanlah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang saya kasihi sekalian, seandainya askar-askar kita ini ditawan, diserang, dan musnah segala-galanya, maka mudahlah musuh itu mengawal tubuh badan kita. Ada sama. Apabila sistem saraf pusat ini dikawal oleh dadah ini, percayalah cakap saya, tak payah tengok orang lain. Orang bilang tidak payah tengok orang lain. Kalau kita ada keluarga, kita ada sanak saudara, kita ada rakan-rakan, tengok yang sudah terlibat dengan dadah ini. Dia menjadi seorang penagih dadah. Mungkin dia adalah seorang yang rajin pergi ke sekolah. Rajin pergi ke masjid, rajin pergi kerja. Tetapi apabila dia terlibat dengan dadah ini telah merubah derajat gaya hidup dia. Seorang yang rajin pergi sekolah akan jadi kaki ponteng. Seorang yang rajin belajar jadi kaki pemalas. Seorang yang suka bangun tidur awal tiba-tiba akan suka bangun lambat tidur. Dia akan seorang yang pembersih, dia akan jadi lebih pengotor, tidak suka mandi. Seorang yang suka bercakap jujur akan mula membohong, menipu. Ini yang saya katakan dalam badan kita ini 360 derajat bila sistem saraf pusat ini ditawan. Benda ini saya telah saksikan beribu penagih dadah yang saya telah jumpa. Mereka yang telah bekerja sebagai seorang dokter, seorang pengarah. Tapi apabila terlibat dengan dadah ini, hancur segala-galanya. Kenapa? Sebab dia telah diubah. Sistem saraf pusatnya telah ditawan dan akhirnya dia telah berubah budaya hidupnya 360 derajat. Itu yang pertama. Ingat. Okay? Kata sistem saraf pusat. Baik, yang kedua. Dadah ini, tolong kembali semula cikgu. Boleh kembalikan slide semula tempat tadi. Okey. Saya terangkan dulu yang ini juga ya. Yang keduanya digunakan bukan untuk tujuan perubatan. Ini dadah ni. Macam saya cakap di awal tadi, pada awalnya asalnya dadah ini digunakan bagi tujuan perubatan. Tetapi hari ini tidak ada. Cabaran kita paling besar hari ini adalah apabila dadah-dadah sintetik ini timbul. Apa dia dadah sintetik? Yang pertamanya, cabu ni dah berleluasa. Ini dadah sintetik. Dadah yang dihasilkan daripada bahan kimia. Tetapi tidak ada satu pun bagi tujuan perubatan. Apa dadah digunakan bagi tujuan perubatan? Tanya ibu-ibu anda. Ataupun guru-guru. Ataupun isteri tuan-tuan dan puan yang pernah melahirkan anak secara pembedahan. Ya? Bila melakukan pembedahan, doktor akan suntik pesakit ini dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi doktor tidak akan katakan itu dadah. Dia akan cakap, okey, ini kita akan suntik menggunakan opiat. Opiat adalah sejenis dadah bagi tujuan perubatan. Dadah opiat, morfin. Ini ibu-ibu ataupun mereka yang cedera parah, aksiden, kaki patah, doktor akan suntik morfin. Tapi dia tidak akan directly bagi tahu ini adalah morfin. Istilah perubatannya doktor akan katakan ini adalah dadah jenis opiat. Fungsinya adalah untuk menyebabkan kita tidak rasa sakit apa-apa. Tetapi hanya doktor sahaja yang tahu kandungannya. Nak bagi ubat ini bukan mudah seperti kita minum kopi. Tidak. Cek darah kita, timbang berat badan, macam-macam. Supaya dadah ini tidak melebihi dos dalam tubuh badan kita. Apabila terlebih dos, itu yang koma tidak bangun sampai bila-bila. Ini kena ingat.
Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dadah ini diperolehi secara haram. Tak ada jual di mana-mana kedai, bosku. Jangan cari. Pergi gatal hati cari di survei papar nih. Tanya pula di Bataras. Kan? Papar nih banyak pasar raya besar sekarang. Tidak puas hati bila round satu survei tidak jumpa di mana dadah syabu, siap tanya dengan kontel, gimana bah kamu simpan ni? Secara haram ini, diperolehi secara haram ini, pembeliannya menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Hari ini dadah ini telah di-upgradekan. Telah boleh COD, cash on delivery. Pun kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, bukan saja digunakan bagi tujuan untuk WhatsApp, Google Meet, main Mobile Legends, macam-macam, tetapi telah disalahgunakan. Perniagaan dadah ini telah berlangsung dalam talian sahaja hari ini. Hanya tinggal tunggu, bayar, bank in, cash, ataupun bank in, ke rumah kita, sama ada melalui carrier ataupun COD. Atau khidmat runner. Ini dadah ini menagih di kawasan-kawasan tertentu, di pot-pot penagihan. Di mana? Tempat yang sunyi. Tapi hari ini penagih ini telah merubah arah. Lagi di dalam rumah. Ada yang menagih di pejabat sendiri. Dalam bilik sendiri, bos tidak tahu. Dadah itu boleh sampai ke pagar sekolah kita. Kita boleh berhubung dengan mereka hanya menggunakan telefon sahaja. Ini yang saya katakan diperolehi secara haram. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, membawa kepada pergantungan. Apa maksud membawa kepada pergantungan? Ini apabila dia telah mula mengambil dadah. Asasnya, tujuan utamanya adalah untuk bekerja. Dia sebagai seorang pemandu yang memandu kenderaan daripada KK ke Tawau. 9 jam perjalanan, jauh. Mungkin tidak mampu badan kita menahan kepenatan memandu sepanjang tempoh 9 jam. So dia tujuan awalnya dia ambil dadah ini supaya badan dia tahan. Tahan tu syabu. Kenapa syabu ini sebenarnya? Menggunakan syabu ini bagi tujuan dia bekerja. Akhirnya dia akan mendapat satu pergantungan. Kerja kalau dia tidak memperolehi dadah ini. Memandu sehingga 9 jam kalau dia tidak on dadah. Dan dalam istilah penagihan pula, mereka yang telah ambil dadah ini dalam keadaan orang kata last kick, kesan dadah itu hampir hilang dari tubuh badannya dan dia hilang, dia tidak ambil dadah itu lagi, gempa bumi pun belum tentu dia bangun. Dia akan tidur memanjang. Ini bagi mereka yang menagih dadah syabu, okey? Sebab pada saya akan fokuskan kepada dadah syabu saja. Sebab 99.98% penagihan di Sabah adalah mereka yang mengambil dadah jenis syabu ataupun methamphetamine. Yang kelima, yang terakhir sekali, apa dadah ini sebenarnya? Buruk, bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial. Maknanya senang sahaja. Okey, apabila sesebuah kawasan kita ini telah dikawal, telah dipenuhi, telah orang cakap dipenuhi dengan penagih dadah, akan meningkatlah kadar jenayah. Kes berlaku jenayah pecah rumah, ugut, ragut, risaukan kita apabila mereka sanggup melakukan jenayah yang lebih berat seperti membunuh. Dan saya bukan tipu. Di Pulau Gaya pada tahun 2016, maafkan saya. Di Pulau Gaya 2016, seorang nenek dikerat sehingga 8 kerat oleh seorang cucunya. Bayangkanlah, ya. Nenek ini sebenarnya yang telah membesarkan dia sebab ibu bapaknya tidak tahu entah ke mana, tapi nenek adalah yang menanggung hidup. Akhirnya gila kerana dadah, menetak ataupun mengerat neneknya sehingga meninggal dunia. Dan apa yang berlaku kepada si pelaku tadi? Dipujuk, tidak mahu, tidak mahu, dan akhirnya pihak polis terpaksa melepaskan tembakan sehingga mati. Ini yang berlaku. Di Beaufort sendiri, tahun
lepas, maafkan saya, 2020, yes. Seorang anak sanggup tetak ibu dia. Tetak ibu dia, dia pukul ibu dia ni dengan kayu. Senang orang Sabah bilang kayu beruntik ni. Mak dia ni, dia pada sedang. Dan dia naik ke rumah, dia mengambil parang, dia cuba tetak mamak dia ni. Tetapi pada saat itu pakcik dia bila nampak yang dia cuba untuk tetak ibu dia sendiri, dan pakciknya cuba tahan dia. Apabila berlaku usaha menahan anak yang untuk menetak ibunya, pakciknya pula yang terkena tetakan parang menyebabkan 30 jahitan di kepala, dan pihak polis terpaksa mengambil tindakan untuk tembak mati. Boleh Google benda ni, saya tidak menipu. Okay? So, ini saya katakan dadah ni, kita kena tahu dan kita kena faham. Kenapa dadah ini begitu penting untuk kita tahu? Kita tidak mahu kes-kes seperti ini boleh berlaku sekali lagi kepada dalam ahli keluarga kita. Okey, baik. Itu dia dadah. Saya harap yang ini simple saja saya terangkan sebab ini yang paling penting. Saya cuma minta supaya kita ni tahu faham. Okey, kita tahu dan kita juga faham, dapatkan sedikit maklumat tentang yang saya terangkan tadi, insya-Allah. Okey, insya-Allah esok lusa kita sudah mula boleh mempraktikkan ilmu yang kita ada. Depan mata kita berlaku aktiviti penyalahgunaan dadah, kita tahu macam mana kita nak kendalikan. Okey, kita teruskan lagi sebab banyak lagi slide yang kita akan tengok. Baik, silakan cikgu, teruskan. Next. Okey, ini adalah dadah asalnya lah ya. Kalau di atas itu bunga, daun-daun dan sebagainya, itu adalah dadah-dadah semula jadi. Tapi yang kita nak fokuskan dadah ni. Yang tuan-tuan tengok di bawah tu, iaitu yang berbentuk kristal berwarna putih. Itu adalah dadah syabu. Ini yang begitu popular di kawasan kita, di Pengalat, daripada Kinarut sehinggalah ke Bengawan. Papar cukup orang cakap menaikkan nama kita, ya. Dengan COVID-nya pun kita boleh tahan. dengan tren pengedaran dadah pun kita boleh tahan sebab papar melahirkan ramai pengedar-pengedar besar. Okay, saya tidak mahu cerita di mana, kampung mana, siapa. Tapi kalau mau dapatkan info itu boleh Google, benda tu boleh Google. Pernah diviralkan di surat khabar. Orang yang dikendaki di seluruh Malaysia, 15 orang di seluruh Malaysia. 3 daripadanya adalah berada daripada papar. Jadi terkejut juga bila saya berada di sebenarnya tengok, wah boleh tahan orang Sabah. Terutamanya orang papar. Pemantul, orang cakap kan. Okay, next, kita tengok lagi. Teruskan cikgu slide-nya. Baik, inilah syabu. Sebelum tu dengar tidak suara saya jelas ya? Jelas. Okey, alhamdulillah. Baik. Inilah syabu tuan-tuan dan puan-puan adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian. Siapa yang tidak pernah nampak benda ni, sekarang tengoklah di paparan skrin yang berada di komputer, di handphone Anda. Inilah syabu, berbentuk kristal berwarna putih. Siapa yang memiliki dadah ini, beratnya tidak banyak sangat ya. Hanya 50 gram, kecil saja, besar lagi handphone kita tu. Okey. Dadah syabu ni 50 gram saja kita ada, boleh simpan di mana-mana, di seluar kah, di spender kah, dalam stokin kah. Akhirnya kalau kita didapati beratnya 50 gram atau lebih 50 gram, kita layak terima anugerah gantung sampai mati. So jangan main-main tuan-tuan dan puan-puan adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian. Hati-hati, syabunya kecil sahaja. Tapi kalau beratnya cukup 50 gram, kita boleh digantung mandatori sampai mati. Bukan gantung saja-saja. Kalau ada ilmu kebal sekalipun, pegawai penjara itu akan tunggu sampai kita mati. Kenapalah kalau 10 tahun gantung tidak mati, gantunglah kita sampai mati. Ini arahan yang dikeluarkan. Kalau dulu gantung saja, tapi hari ini mandatori gantung sampai mati. Okey, ini syabu. Apa kesan syabu sebenarnya? Kita tengok next. Saya nak kongsikan apa sebenarnya kesan syabu ni. Okay. Kalau ditengok kepada gambar ni, simple saja kan, kaca kristal berwarna putih dibakar dan asapnya disedut. Bila disedut, seorang ni akan high. So apa kesan syabu? Syabu pada asalnya adalah tidak ada satu istilah perubatan. Kalau orang yang ambil ini dikatakan boleh sembuhkan demam, boleh sembuhkan batuk, itu semua menipu. Nah, sebab
Kandungan utama syabu ini adalah ibunya amfetamin. Amfetamin ini adalah sejenis kandungan untuk bagi menghayalkan kita. Tetapi dicampur adukkan, di sana ada racun tikus, ada kalimantan, ada asid fosforik, dan hanya dibekukan menggunakan cecair nitrogen. Simple. Kalau kita pecahkan dia punya ingredients ini, kita letak satu-satu, belum tentu kita akan ambil. Belum tentu kita yang normal ini akan ambil dadah ini. Tetapi apabila dia dicampur adukkan dan dibentukkan menjadi hablul kristal berwarna putih jernih itu, dan akhirnya orang ambil. Kenapa orang ambil dadah ini? Nanti saya akan kongsikan. Baik, kesan syabu pada kesehatan. Saya ringkaskan saja. Yang pertama, mental dan emosi. Orang yang ambil dadah jenis syabu ini, kesan yang paling ketara dia akan perolehi adalah dia akan dapat simptom gila. Saya tidak katakan dia akan gila terus, tidak. Tapi simptom gila ini apabila dia mengambil dalam tempo 2 tahun, 24 bulan, 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, terpulang dengan dia, tapi dalam tempo 24 bulan sahaja. Tanpa henti, dia akan mula dapat simptom gila. Simptom gila seperti apa, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar? Mereka akan dengar suara yang bukan-bukan. Mereka akan dengar suara orang yang mengatakan ini, itu, ya, mengajak mereka untuk melakukan sesuatu benda yang luar kawalan pikiran. Yang saya katakan gila di peringkat awalnya. Belum lagi sampai dia pergi berlari dengan telanjang apa semualah. Tapi pastinya psikiatrik yang mengatakan gila kerana dadah ini, terutamanya kesan syabu ini, pada otak gilanya akan kekal. Sebab kerosakan otak itu dia kata, tapi kalau for critical memang dia tidak boleh di-repair sudah. Sebab itu di peringkat AADK sendiri kita tidak mau sudah ambil orang yang ada masalah mental untuk masuk ke pusat pemulihan. Sebab dia tidak boleh repair apa-apa sudah. Okey, baik, itu dia yang pertama, mental dan emosi. Yang kedua, kepala, mulut dia kering. Orang yang ambil syabu ni mulut dia akan senantiasa kering. Dari segi fizikalnya pula, ada di kalangan mereka yang ambil syabu jenis yang one off ini. Maksud one off ini, bulan ini dia ambil, dia rehat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia rehat. Okay. Bulan 12 nanti dia on balik. Yang ini penagihnya tidak akan nampak apa-apa kesan pada tubuh badan dia. Tidak akan nampak. Kalau dia masa itu adalah dia seorang bodybuilder, ataupun yang sado, dia akan kekal sado. Ya. Tren penagihan tidak akan ada orang akan ambil satu kali. Sebab dadah ini tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, kalau kita mula dengan harga RM5, kita tidak akan berhenti dengan harga 5 sen. Dengan harga yang mungkin mencecah jutaan ringgit. Ini dadah punya tarikan. Baik. Next, cikgu ya. Saya ringkaskan saja. Saya faham. Benda ni senang sahaja. Syabu ni buatkan kita orang gila. Dan juga fizikalnya kita akan nampak. Kita akan jadi kurus kering. Okey. Kita pergi kepada ketagihan dadah. Yang dimaksudkan dengan ketagihan dadah. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Mungkin ada juga yang terlihat. Ya, punya pengalaman. Seorang ahli keluarga, kawan, orang kampung, sanak saudara dan sebagainya. Hari ini ditangkap. Dimasukkan ke pusat pemulihan. Bagus sekejap, sebulan, 2 bulan. Bulan ketiga dia kembali semula ke alam dia. Kembali semula kepada penagihan. Ini yang saya nak kongsikan. Sebab itu saya katakan di awal tadi, penagihan dadah ini tidak akan berhenti dengan harga. Kalau RM5 berhenti kepada harga 5 sen, no. Dia akan pergi lebih kepada berjuta-juta ringgit banyaknya. Sehinggalah dia tidak mampu mencapai kepuasan dalam kehidupan penagihan. Baik. Puncanya senang sahaja. Ketagihan dadah. Okey. Kita nampak orang ni hari ini kena tangkap. Masuk penjara ataupun masuk pusat serenti. Bila dia keluar, kita tengok dia baik. Baiknya rajin sembahyang, rajin kerja. Alhamdulillah. Tapi 1 tahun, tahun kedua, ketiga dia mula sudah balik. Rosak balik bila mana dia penagihan dia. Kenapa? Yang pertama, keinginan dan kerinduan kepada dadah itu amat tinggi. Kerinduan, keinginan kepada dadah itu yang amat tinggi. Melebihi fizikal dan ingat, ya, ketagihan kepada dadah ini amat tinggi. Dia boleh lupa siapa keluarga dia.
dia boleh lupa apa kesenangan dia. Ini amat tinggi. Seperti orang yang ditinggalkan kekasih. Yang ditinggalkan kekasih. Wow, kan? Macam tu ceritanya. Oke, saya kongsikan. Kekasih. Coba tanya diri tuan-tuan dan perempuan, adik-adik pelajar mungkin yang sudah pernah bercinta, yang sudah pernah kan? Mungkin percintaan itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Yang 1 kali terus kawin itu alhamdulillah. Ya, ini adik-adik pelajar ni apa dulu? Yang saya mau mungkin ni saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu tuan-tuan ni. Guru-guru ni mungkin ada pengalaman kan, ataupun kita punya PIBG dia ada pengalaman. Kita ni bercinta dengan seseorang. Contoh, saya telah jatuh hati dengan cikgu Fatiza, contoh, kenal. Jangan marah cikgu Fatiza. Okey. Dan saya contohkan cikgu yang marah cikgu ya. Ni untuk kita mudah faham. Boleh bang. Bila sudah bercinta itu separuh mati bercinta, tiba-tiba tidak sampai keinginan kita untuk berumah tangga, contohnya. Ataupun kita dipisahkan, bapak mama tidak suka. Yang ini tidak berminat dengan itu. Jadi dia akan nampak seperti kita terlalu kecewa. Dan sekian lama kita terpisah, hilang, tidak jumpa, nombor telefon pun tiada, Facebook ke Instagram ke apa hilang. Berpuluh tahun lah, contohlah. Jumpa. Tiba-tibalah hari ini, jalan-jalan dekat sebelah papa tu, kita terserempak. Rasa-rasanya apa yang berlaku. Akan timbul rasa, macam bekas kekasih saya. Macam bekas istri saya. Macam bekas janda saya. Macam bekas duda saya. Dia akan berlaku seperti itu. Itu akan datang semula. Tanpa kita sedar. Apatah lagi, tuan-tuan dan puan-puan adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, apabila kita mampu bertegur siapa. Lama kita terpisah. 10 tahun tau. Tiba-tiba kita jumpa. Cakap, jangan kasih lama. So, penagih darah ni sama. Ingat, kali pertama dia ambil darah ni dengan orang ini. Oh, inilah kawan aku yang pertama kali ajak aku ambil darah. Satu kawasan, okey, inilah kampung pertama sekali aku pergi beli darah dekat sini. Dia akan ingat. So, bila dia lalu saja, kerinduan dan keinginan dia kepada itu tinggi. Oh, aku ingat sini. Sebab itu dalam konteks kepulihan darah, penagih darah ni kepulihannya adalah seumur hidup. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Pertama. Yang kedua, satu penyakit kronik. Maksud penyakit kronik ini, tuan-tuan, penagih darah ini sepertinya dapat penyakit yang perlukan rawatan sampai bila-bila. Contohnya apa? Darah tinggi. Darah tinggi, sakit jantung. Ikut pantang larang yang doktor berikan. Tidak boleh suka-suka hati makan sup, tidak boleh makan masin-masin, tidak boleh kurang gula. Kita langgar saja penyakit itu datang balik. Penagih darah juga sama. Kalau dia mampu bertahan dengan pantang larang yang kita telah berikan kepada dia, pulih. Tapi kebiasaannya dia dorang tidak mampu. Sebab kenapa? Dengan kekangan mereka untuk meninggalkan kawasan yang mereka punya tempat sendiri. Contohnya kampung. Penghijrahan mereka itu tidak mampu dilaksanakan. Jadi mereka telah kembali bergaul dengan rakan-rakan mereka semula. Okey. Yang ketiga, jalan kembali yang amat sukar. Seolah-olah kita ni dicampakkan di lautan. Tak payahlah di tengah lautan sangat pun. Daratan kita nampak, kita diberikan dengan sampan, kita diberikan dengan pendayung. Tetapi belum tentu kita mampu mendayung ke tebing atau ke tepi. Sebab cabaran yang kita akan lalui sebagai seorang penagih darah itu amat tinggi untuk kita pulih. Keluaran yang cepat perlukan lebih darah untuk mendapatkan kesan yang sama. Macam saya katakan, RM5 tidak cukup, dia akan up lagi RM10. RM10 tidak cukup, dia akan up lagi RM20. Sehinggalah dia tidak mampu kawal kepuasan kepada darah tersebut. Okey, teruskan cikgu. Boleh teruskan slide ya. Okey, tanda-tanda penagihan. Ini saya nak kongsikan. Simple saja. Guru juga boleh praktikkan, ibu bapa juga boleh praktikkan kalau ada ibu bapa di sinilah ya. Tanda-tanda penagihan awal, ini penagihannya saya tidak katakan dia adalah seorang penagih darah, tapi tandanya kita boleh perhatikan. Yang pertama, dia kerap ponteng kerja atau sekolah. Tengok dulu dia rajin pergi sekolah, kan tiba-tiba rajin ponteng pula, kerap ponteng. 1 minggu 1 hari dia pergi sekolah. Mungkin ada something.
Tidaklah kita cop dia terus penagih dadah, tidak. Tapi kita boleh siasat. Yang kedua, perubahan diri, penampilan. Suka pakai kemas, pergi sekolah handsome, kemas rambut pun bersikat apa semua macam saya kan. Kusut masai, baju tidak terurus dan sebagainya. Itu juga boleh salah satu tanda-tanda awal. Yang ketiga, lari dari tanggung jawab. Bila ibu suruh, guru suruh, oke, tolong angkat nih, tolong angkat, dia cuba lari. Penat, malas saja kok, suruh orang lain. Kita tidak katakan mereka penagih, tapi ini merupakan mungkin tanda-tanda awal penagihan. Yang seterusnya, dia suka memakai cermin mata hitam. Maksud cermin mata hitam ini dia macam penyanyi, Jamal Abdillah, siapa lagi yang suka pakai menyanyi malam-malam. Dia tidak kisah pun, tengah malam dalam gua, di mana kan dia menyanyi mesti pakai spek mata hitam. Tujuan utamanya dia nak sembunyikan tanda kemerahan berkaca-kaca kepada matanya. Yang ketiga, dia suka memakai baju lengan panjang. Yang berikutnya lah, ya, dia suka pakai baju lengan panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan kesan-kesan jarum suntikan. Berbeda jenis heroin, fit. Kalau dekat Semenanjung ya, dekat Sabah ni kita tidak ada. Jangan risau, alhamdulillah. Kalau di Semenanjung, yes. Semenanjung dia akan guna heroin dengan dua cara. Satu chest, satu lagi suntik. Jet. Dia akan suntik lah. Ke kawasan hampir dengan kemaluan dia akan suntik. Yang berikutnya mengunjungi tempat terpencil. Ya. Kalau di kampung Pengalat Besar itu, saya percaya dulu kawasan yang paling ditakuti adalah kawasan kuburan. Kuburan Pengalat ini satu cara sahaja. Kalau tidak guna sampan, jalan kaki. Sekarang ni ada jalan highway, aspal memang tempat orang rempit pun ada, tempat orang buat drift pun ada, macam-macam sudah ada dekat jalan kuburan. Kalau dulu, siapa yang rajin pergi sana, memang orang tu berilmu lah. Memang cukup kuat lah ilmu dia. Tapi hari ini tidak ada. Maksud saya ni yang mengunjungi tempat terpencil ni, tempat yang orang jarang pergi. Kenapa? Dia tahu kalau orang pergi sana, tidak selesa. So dia akan pergi tempat yang memang terpencil. Dari pagi sampai ke malam, memang orang tidak akan lalu. So dia akan pergi di sana, dia akan stay supaya dia boleh layan. Ini maksudnya mengunjungi tempat terpencil. Yang seterusnya dia suka mencuri barang dan uang. Dia tahu sudah di mana bapak dia simpan duit dalam poket. Balik kerja bapaknya jenis-jenis yang kadang-kadang bekas beli ikan, bekas beli sayur, menselit dia duit di poket. So dia tahu, dia mula mencuri barang dan uang. Bahkan sampai peringkat mau masak, ketik-ketik dapur gas, rupanya tidak mau menyala. Tengok-tengok tong gas sudah kena jual. Ini yang saya katakan mencuri barang dan uang. Seterusnya menampingi penagih dadah yang lain. Ini juga satu tips yang paling penting. Pasti sudah orang di kampung kita, contohnya di kawasan kita, ini budak ni penagih dadah sebenarnya. Okay? Dan kegiatan-kegiatannya pun berada dalam kawasan-kawasan yang meragukan. Di kalangan ahli keluarga kita, dia bergaul dengan mereka. So ini juga ciri yang paling terbesar sebagai tanda-tanda penagihan awal. Oke, next, cikgu. Ya, boleh teruskan slide-nya ya. Ini adalah karakter penagih dadah. Karakter dia simple sahaja. Ya, tidak ada satu pun penagih dadah ni dia akan mengaku. Bila kita tahan, kita tangkap, kau ambil barang nggak? Tiada, Tuhan, saya tidak ambil. Bila kita yurin, baru dia mengaku. Baru ambil semalam, Tuhan. Baru ambil ni. Ini karakter. Dia suka menyalahkan pihak lain. Okay? Bila kita cakap, kenapa kau ambil? Si Anu yang bawa saya, cikgu. Si Anu yang bawa saya, cikgu. Si Anu yang kasih kawan saya, cikgu. Dia jadi macam itulah, dia suka menyalahkan pihak lain. Okay? Ya, perubahan personality, agresif, menipu, bercakap tidak menentu, nekat apabila yang nekat ini tuan-tuan dan puan-puan memang selalu berlaku. Ya, dia akan cuba cederakan seseorang lah, tidak kisahlah ahli keluarga ataupun orang lain. Mungkin dia minta uang dengan orang lain. Okey, kita tengok teruskan lagi juga ya. Saya dipahamkan saya akan berhenti sejam saja ceramah saya. Ini contoh-contoh mereka yang terlibat dengan dalam, yang ini melibatkan pelajar-pelajar perempuan. Saya letakkan gambar ini, kalau pelajar lelaki, dari zaman berzaman saya sendirilah, orang lelaki ni. Tapi hari ini trennya budak perempuan. Lagi advance basigop. Tahan yang mereka basigop.
Okey, kadang-kadang bila kita tegur, kita pula yang dimakinya. Kau sibuk lah, kau bapak saya nak marah pun kau mau sibuk-sibuk. Pening kita. Okey, tapi kalau boleh lah, kalau ada adik pelajar yang wanita di sini, ya, janganlah merokok. Tak cantik lah merokok ni. Muka cantik, comel, tiba-tiba isap sigup, aduh, sayang, jatuh berian kawin nanti. Ya. Nanti bakal mentua tengok, oh bini kau ni bersikup, reject, kesian kan. Dah, muka sudah bukan main cantik lagi. Ya. Tidak ada untungnya pun merokok ni sebenarnya. Okey, kita tengok lagi. Next. Yes, ni ciri-ciri mereka yang sering ponteng kerja ataupun sekolah. Ini mungkin cikgu nampak lah ya. Anak murid cikgu nampak kan di sekolah tidur je kan. Dikasih bangun pun tidak mau, kok kenapa Abu? Di rumah kau tidur pukul berapa? Mentang-mentang main bola. Nasib baik lah sekarang PDPR. Kalau masih sekolah lagi tak tahu lah macam mana rupa dia sudah. Juga sama. Nah, dia escape, tapuk di belakang-belakang meja, store, bersigup-sigup, lari daripada tanggung jawabnya. Okey, kita lajukan lagi. Nah, ini pula bagi mereka yang suka ambil risiko. Penagih-penagih dadah ni, dia suka ambil risiko. Terlibat dengan gejala rempit, buat aksi-aksi yang merugikan. Ya, ini saya pernah melalui zaman inilah, tapi bukan sebagai seorang penagih dadah. Dengan gila dengan motosikal ni. Tapi kalau boleh, ada kemahiran, ada keinginan, jangan buat di atas jalan raya tanpa lesen. Buatlah di trek yang betul. Okey, kita tengok lagi. Next. Risiko pengambilan dadah. Saya lebih suka gambar supaya saya boleh terangkan. Okey, teruskan gambar cikgu. Risiko pengambilan dadah. Lagi. Kita pergi kepada gambar cikgu ya. Okey, saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan, adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian. Inilah sebenarnya yang berlaku kepada mereka yang terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dana. Saya tidak katakan on the spot akan jadi seperti ini, tapi seorang penagih dadah ini akan pergi kepada dua saja. Dari segi psikologinya, seorang penagih dadah ini akan pergi kepada dua saja. Apa dia yang pertama? Pertama, seorang penagih dadah ini dia suka ataupun tidak, lambat ataupun cepat, dia akan pergi kepada gila. Kalau dia tidak dirawat, dia akan pergi kepada gila. Tahun dia ambil, 2 tahun dia ambil, 3 tahun dia ambil, lama-kelamaan dia akan pergi kepada simptom gila. Dan akhirnya, gila. Yang kedua dia apa tadi seorang penagih dadah? Yang kedua dia akan pergi kepada kematian. Mati ini dia melakukan jenayah, mati kerana dia overdose, atau mati kerana dia berada di kawasan-kawasan yang dalam keadaan dia high. Okay? Dia tidak sedar diri, di berjalan di jalan raya gila dan dilanggar. Ini selalu berlaku, selalu kita jumpa. Okay. Kita tengok, ini yang berlaku bukan kami suruh gambar, bukan kami suruh berlakon, ini adalah kematian yang sia-sia. Terus, bila kita tengok kawasan itu tersebut, latar belakang tempat dia mati adalah pokok ara. Kalau di kawasan Bajau bilang pokok nonok. Pokok ni legend cikgu, tempat hantu tinggal. Nenek saya di kampung ni bilang, jangan kau pergi ni tempat. Pontianak segala, semua ada. Jadi siapa yang berani pergi sana, memang dia berani. So penagih dadah ni pergi. Bila dia pergi, hantu yang takut dengan orang. Hantu yang lari. Diorang jadi hantu dekat sana. Dan akhirnya mereka mati sia-sia. Okey, kita tengok lagi gambarnya lagi. Ini juga sama. Yang menagih di tempat sungai. Kadang-kadang bila berlaku air surut, tersebut hanya menggunakan jalan kaki. Kalau di Pengalap tu tebal lah kan. Tu latok segala apa, boleh jalan kaki lah. Tapi bila dia jumpa orang kampung, orang kampung tanya, kau pergi mana? Aku pergi cari latok, pergi cari siput ke apa kan. Tapi sampai di sana mereka bukan cari siput pun, tapi mereka on. Bila mereka on dan tidak sedar air itu pasang dan akhirnya mau balik pergi darat tidak mampu. Pergi darat ni. Akhirnya mereka mengatakan, jangan risau, kita masih boleh berjalan di dalam air.
Dan akhirnya mereka berjalan di dalam air, maksudnya berjalan tidak timbul-timbul. Mati lemas. Bila tengok gambar ini, mati lemasnya memang cukup sempurna. Maksudnya dalam keadaan hayal lagi lah. Ada orang mati lemas masih hidung macam ni, dia pegang macam ni? No. Orang yang lemas ni dia nak bawa nafas terakhir itu bukan mudah. Tetapi bagi dia orang ni no hal. Sebab dalam keadaan kick. Saya sendiri pernah jumpa benda ni saya sendiri. Telah berlaku dengan ahli keluarga saya sendiri. Ya, meninggal kerana penagihan. Dia tidak sedar dirinya. Dalam keadaan tu saya ingatkan dia tidur saja, tapi rupanya dia meninggal dunia. Kerana dia meninggal, puncanya meninggal bukan kerana dia overdose dengan dadah, tidak, tetapi dia lemas sebab kepala dekat bawah air. Okay. Baik, kita tengok lagi. Ini penagih yang merempat di jalanan. Okay. Dekat Sabah ni memang kita adalah kes-kes yang melibatkan dadah yang ada AIDS, tapi ini bukan pasal mereka kongsi jarum suntikan. Mereka dapat AIDS ini kerana mereka mengamalkan kehidupan yang tidak sehat. Okay. Kita teruskan, cikgu. Berapa minit lagi, Cikgu Patizah? Tolong ingatkan saya ya, ceramah ni. Sila-sila. Ya, saya. Lagi, Cikgu. Teruskan saja sampai habis sebab masa pun sudah jam 4, tapi teruskan saja. Okey. Sikit lagi. Memang saya setupkan ceramah ni untuk 1 jam saja. Sebab kita terlewat sikit starting tu, jadi menunggu kapal terbang nak berlepas, terpaksa kita delay sekejap. Okey. Ini mereka menghidap pelbagai penyakit kronik. Yang kurus kering tadi ya, penagih dadah ni dijadikan kurus seperti inilah. Ini plastik je ni dah tumbang patah tulang tadi. Menagih ni. Okey, kita teruskan lagi. Akibat overdose, okey, lajukan lagi cikgu. Ini memang matilah. Dia mati betul-betul ya. Video dia masih hidup, masih ada juga ni. Penagih ni dia mudah dihinggapi penyakit berjangkit. Berkudis dan sebagainya. Kenapa? Saya katakan tadi, seorang penagih tadi, dia tidak suka mandi. Dia tidak suka mandi. Sebab tu bila kita pergi tangkap dekat rumahnya, mamanya masuk dalam bilik, aroma biliknya tu mampus. Orang Bajawa bilang belon. Langau kita, mabuk kita cium bau dia kan. Sebab memang dia tidak mandi. So dia akan dapat kesan seperti inilah, berkudis dan sebagainya. Okay, mudah sangat dia dihinggapi penyakit berjangkit. Okay, lagi. Yang ini pula dibunuh secara kejam. Yang tadi yang perempuan tadi, ni. Okay, yang ni simple. Yang perempuan yang terbaring itu adalah isteri. Nampak kaki satu lagi itu adalah anak dia. Kes ini berlaku di Selangor. Bila mana seorang suaminya penagih dadah, istrinya hanya penjual nasi lemak. Minta duit hari-hari dengan bini. Dia minta abang duit. Bininya sudah give up, malas sudah mau bagi. Sehari itu bininya ambil dan nekat untuk lawan cakap suami dia. Dan suami ini nekat ambil parang, petak bini dia, tikam. Dan anak dia nampak. Bila anak dia nampak, anak dia cuba bantu. Okay? Anak dia cuba bantu ibu dia sebab ibu dia sudah ditetak oleh dia punya bapa dan menerima nasib yang sama. Jadi kita tidak mahu tuan-tuan dan puan-puan ada adik pelajar yang saya kasih sekalian. Berlaku seperti ini dekat Sabah. Okay? Pengalaman saya di Semenanjung saya lebih seram. Ya, bila mana seorang ibu ini juga pernah dikerat. Kepala masuk dalam mangkuk tandas. Bayangkan. Ini berlaku di Ampang tahun 2012. Masa tu saya hampir tidak boleh tidur bila saya nampak, ya Allah. Berlaku juga satu kes lagi 2012 juga, 2011 maafkan saya. Dia bukan colek, dia jadikan tebusan seorang pelajar perempuan tahun 6. Dan menyebabkan polis terpaksa tembak mati setelah 6 jam kena pujuk. Tuan-tuan dan puan-puan, itu berlaku depan mata saya sendiri sebab saya bertugas untuk sebagai konselor untuk pujuk kes ni. Kes ni adalah klien kami. Saya apabila telah tertembak matinya si pelaku tadi, saya sedih. Rupanya saya kenal dan saya tahu, tapi saya tidak mau ceritakan ya. Biarlah ini jadi pengalaman kepada saya di Semenanjung dulu. Okay. Kami sendiri dan saya bersama dengan pada ketika itu Timbalan Menteri Kesihatan
hantar mayat ni balik pergi Sabah. Okey, kita next lagi. Baik, ini pula bagi mereka yang kes kita yang terlibat dengan HIV lah. Ini mengidap HIV AIDS. Tapi hari ini tak payah dapat AIDS pun. Dapat COVID pun kena bungkus macam AIDS juga. Okey, teruskan. Baik, seorang penagih dadah juga akan terima anugerah seperti ini. Untuk adik-adik pelajar semua, ini serius saya katakan. Seorang penagih dadah dia akan dapat ni, dia akan lalui ni. Pengalaman ini dia akan lalui. Kenapa? Bagi kesalahan yang pertama dia akan kena 3 kali sebatan. 3 kali sebatan. Sebatan ini jangan main-main tau. Sebat dadah ini sama dengan sebat merogol. Ayunannya sama, tetap sama. Tidak ada istilah rotan dadah macam ni, rotan ni macam ni. Tidak. Hukuman sebatan dikenakan, sebatan ni memang akan kena sebiji macam bagi mereka yang melakukan kesalahan merogol. Okay, ini bagi satu kesalahan. Cikgu nextkan lagi. Kalau banyak kesalahan, cuba tengok ni. Hancur punggung kita. Mandul terus kalau kena macam ni. Untuk Cikgu Patiza mungkin yang mau dapat bakal terima menantu tu suruh suami cek dulu background. Mana tahu ada cop mohon diraja seperti ini. Okey. Ini juga bahaya. Kejap. Baik, saya teruskan sikit lagi. Okey, teruskan cikgu. Maafkan saya, ada iklan sikit. Ini adalah wajah-wajah mereka yang telah terlibat dengan syabu. 10 tahun ambil syabu. Dia akan bermula dengan cantik. Tengok di skrin tu, dia akan bermula dengan cantik dan akan pergi kepada lagi cantik. Inilah wajah mereka yang terlibat dengan dadah jenis syabu ataupun lebih saintifiknya metafetamin. Sebelah ni rambut ni perempuan ni kalau kita ambil satu ekor monyet, okay, kita pasangkan rambut palsu pada monyet itu lebih kurang sudah. Okay. Ini akan jadi dengan diorang. Jangan nafikan benda ni, boleh tengok, boleh saksikan, boleh view di mana-mana, mungkin di kampung pengalat pun ada, saya tidak tipu. Okey, kita nextkan lagi. Baik, kita hampir ke penghujung ceramah saya, sikit saja lagi. Faktor awal terlibat dengan dadah ini. Okey, ada 3 faktor. Yang pertama tembakau, yang kedua rokok, yang ketiga alkohol. Kenapa 3 ini adalah faktor awal terlibat dengan dadah? Mesti tertanya-tanya, kenapa tembakau, rokok dan alkohol? 3 benda ini adalah memberi kesan yang sama. Apa kesannya? Yaitu ketagihan. Cuba yang merokok, tanya diri anda yang merokok. Macam mana cara mau berhenti merokok? Itu bukan mudah. Ya, tekanan dia. Kalau bulan puasa pun dia berhenti bersigup, sungkai saja dia minum air 1 gelas, sigup 2-3 batang sudah dihisap. So dia rasa keperluan kepada dalam badan dia. Saya tidak mengatakan seorang yang perokok ini adalah penagih dadah, tetapi seorang penagih dadah adalah mereka yang telah bermula dengan rokok. Ini saya katakan. Okay? Hati-hati dengan ini. Kalaulah ceramah ini saya boleh lakukan secara bersemuka, saya lebih suka tanya direct kepada mereka yang merokok ini. Apa sebenarnya yang mereka cari pada rokok ini? Apa yang mereka perlukan pada rokok? Nah, tapi sayangnya saat kita berceramah secara dalam alam maya, saya pun hanya bercerita dengan kamera macam orang gila saja. Okey. Next, kita pergi kepada last slide saya yang terakhir. Inilah yang saya katakan tadi, bagaimana kita mengelak daripada dadah. Tuan-tuan, guru-guru, ada ibu bapa, ada adik pelajar yang saya kasih sekalian, saya telah cerita A sampai Z tentang dadah ini. Harapan saya tidak perlulah banyak, sikit pun jadilah untuk tuan-tuan dan puan-puan adik-adik pelajar perolehi. Bagaimana cara kita mengelak daripada dadah. Yang pertamanya, dadah ini kita perlu tahu dan kita perlu fahami. Jangan letakkan kita tahu dan kita tidak fahami. Samalah kita belajar dekat sekolah, kalau kita just belajar hanya kerana tahu dan kita tidak faham sesuatu benda, pelajaran itu tidak akan pergi ke mana-mana. Kita akan mudah lupa dan kita akan mudah hilang pengetahuan itu semula. Tetapi percayalah, apabila kita belajar kerana kita tahu dan kita faham, ilmu yang kita pelajari itu akan kekal sampailah kita mati nanti. Itu yang pertama. Yang kedua,
isikan masa lapang dengan berfaedah. Saya faham ya, dalam konteks hari ini cabaran pembelajaran adik-adik pelajar semuanya ada berada dalam talian. Okay? Bukan mudah. Guru-guru pun tidak berapa minat untuk mengajar secara dalam talian itu. Tetapi apa boleh buat, atas kapasiti tanggungjawab itu mereka terpaksa juga sama dengan saya. Atas kapasiti tanggungjawab untuk mendidik masyarakat ini tentang bahaya yang ada ini, kita akan guna pakai segala apapun platform yang ada. Janji maklumat ini sampai kepada masyarakat. Okay. Masa lapang yang berfaedah ni, walaupun kononnya kita belajar, okay, guru cakap ada kelas online tapi line kita tidak okay, ada di kalangan kita yang mungkin nakal, ada anak pelajar ni yang nakal, just log in saja, tidak tahu apa-apa, dia pergi main game. Ini selalu berlaku lah. Okay. Tapi jangan risau. Cikgu kenapa blank slide tu ya? Gelap? Okey. Okey, baik. Yang ketiga, dapatkan bantuan konseling untuk selesaikan masalah. Hari ini banyak sangat kes-kes yang melibatkan COVID. Saya percaya tekanan berlaku dengan keadaan ekonomi, pendapatan dan sebagainya. So dalam bab masalah ini juga kita perlu dapatkan bantuan konseling. Kalau di sekolah, pelajar-pelajar jumpa dengan guru konseling. Jangan malu untuk cerita dengan guru konseling. Guru konseling saya faham dia ada etika ada untuk dia jadikan jaga kerahsiaan kita. Jadi ceritalah. Tapi seorang guru konseling bukanlah dia boleh membantu kita 100%, tidak. Dia hanya cuba menunjukkan jalan saja. Bukan minta duit dengan cikgu. Cikgu Patizan minta RM10. Bukan. No. Dia akan cuba bantu untuk kita guideline dia. Macam tu. Saya juga seorang konselor. Saya faham. Okey. Siapa konseling yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita? Ini yang kita perlu faham. Ya. So, ada di kalangan anak-anak pelajar kita hari ini, adik-adik pelajar kita, dia telah mula lupa. Okay. Okay. Pada usianya 2 tahun sehinggalah dia darjah 6, mereka tidak pernah berhenti merengek. Okay. Konselor yang terbaik dalam hidup kita ini sebenarnya adalah ibu dan ayah kita. Okay. Cuba tengok. Yang guru-guru mungkin ada anak, yang anak-anak pelajar ini cuba ingat masa kecil dulu. Umur daripada 2 tahun sehinggalah umur 12 tahun darjah 6. Umur ini tidak pernah berhenti merengek kepada ibu dan ayah kita sendiri. Okay, minta ini, minta itu, abah mau ini, ibu mau ini, macam-macam kita minta. Even apa yang berlaku dekat sekolah pun kita akan adukan dengan ibu dan ayah kita. Tetapi ironinya bila mereka melangkah ke sekolah menengah, anak-anak ini melangkah ke sekolah menengah tingkatan 1 sehinggalah mereka pergi ke alam pekerjaan. Kita boleh tanya diri kita sendiri, berapa kali dalam 1 tahun atau 1 bulan itu kita berkongsi masalah dengan ibu dan ayah kita. Sebab tiada orang lain yang lebih memahami kita sebenarnya melainkan ibu dan ayah kita sendiri. Bagi yang ada ayah, yang ada ibu, belum terlambat. Ya. Saya cabar adik-adik semua ya, yang ada kekasih ni. Siapa berani bagi tahu dengan mama, dengan bapa dia. Pak, di sekolah tadi saya dapat boyfriend baru, mampus kena penampar kan. Tapi kita boleh orang katakan kita boleh luahkan. Bapa dengan mama ni kadang-kadang dia tidak akan marah. Indirectly dia tidak akan gunakan kekerasan. Ada cara yang akan dia lakukan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, berhati-hati dalam pergaulan. Ini juga satu cabaran yang paling penting. Macam mana kita nak kenal kawan kita ni baik ataupun tidak. Ini kita sekarang ni kadang-kadang ramai terkeliru. Okay? Mentang-mentang kawan ni belanja kita makan, penampilan dia baik, nampak cantik, kemas, handsome. Inilah kawan terbaik aku. Inilah kawan yang aku paling sayang. Tapi macam mana kita nak kenal kawan kita yang ni lebih baik ataupun tidak? Simple sahaja. Nak kenal kawan kita baik ataupun tidak, nilailah satu-satunya ajakan yang dia bawa. Ajakan ini akan berlaku sepanjang masa dalam tempoh persahabatan kita. Bila dia ajak benda ini kepada kebaikan, dan kawan kita baiklah. Bila dia bawa kita kepada keburukan, dan kawan itu memang confirm tidak baik. Ini sahaja. Okay? Bukannya perlu tengok muka dan personalitinya, tidak. Simple. Kawan yang baik ni nilailah ajakannya. Be asertif, wujudkan komunikasi yang sehat dan amalkan ajaran agama, solat dan berdoa. Kita jangan berhenti, kita jangan tinggalkan amalan-amalan ini. Kita telah diwajibkan, bukan lagi disunatkan, kita diwajibkan. Kalau orang Islam lah, kita diwajibkan. Jadi penting kepada kita untuk amalkan ajaran-ajaran tersebut. Okey, seperti solat dan berdoa. Berdoalah ya, dalam keadaan pandemik ini kita mau belajar nih untuk anak-anak pelajar. Berdoa, permudahkanlah pembelajaran online saya. Mudah-mudahan Digi, mudah-mudahan Selcom, mudah-mudahan Maxis, lajulah internetnya, senang macam tu. Tidak salah kita
meminta. Baik, teruskan. Kesimpulannya, penagihan dadah adalah penyakit kronik, dadah adalah masalah bersama dan semua pihak perlu bersatu memeranginya. Ini yang saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian, jangan letakkan masalah dadah ini di bahu kami. Letakkan masalah dadah ini di bahu pihak polis. Tapi dadah ini sebenarnya adalah masalah kita bersama. Saya tidak kenal orang kampung, saya tidak kenal ahli keluarga yang terlibat dengan dadah. Tapi kita lah yang kenal. So kita lah yang tahu siapa yang terlibat dengan dadah. Nak hapuskan dadah ini bukan dengan enforcement, bukan dengan tangkapan, bukan dengan operasi dan sebagainya, bukan. Tetapi nak hapuskan dadah ini sebenarnya terlalu senang. Apa dia? Satu-satunya adalah kita tahu dan faham dadah ini. Ibaratnya kalau sebuah kedai itu telah menyediakan perkhidmatan yang buruk dengan kita, yang memberikan barang palsu, memberikan barang yang rosak dengan kita, percayalah kedai itu akan bankrupt dengan kuasa yang kita ada. Jangan pergi kedai ini, jangan pergi kedai itu. Memang dia penipu. Sama juga dengan dadah ini. Dadah ini kalau kita faham besar macam mana penggudang, pengedar dadah ini kalau tidak ada pembelinya. Percayalah, pengedarnya akan bankrupt dan berhenti serta-merta. Sebab inilah cara utama kita nak bagi mendidik masyarakat. Dadah adalah masalah bersama, semua pihak perlu bersatu memeranginya. Jadi tuan-tuan dan puan, adik-adik pelajar serta cikgu-cikgu, ibu bapa yang saya kasih sekalian, ini sahajalah ceramah yang sempat saya kongsikan pada petang ini, 4.15 petang, dan mohon maaf banyak-banyak. Sekiranya penyampaian saya ini tidak begitu padat, ya, saya faham. Saya juga sebenarnya berada di kawasan luar daripada Beaufort atas tugasan lain, tapi saya harapkan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan dapat dipergunakan oleh tuan-tuan dan puan adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya serahkan semula kepada cikgu. Silakan. Sampai sudah kita di penghujung program hari ini. So cikgu harap apa yang dikongsikan pada hari ini dapatlah memberi manfaat kepada anak-anak murid sendiri dan juga keluarga. So mungkin kita buka sesi soal jawab sekejap. Boleh tuan? Okey, boleh. Tidak masalah. Silakan. Saya tak nampak ruangan chat ya. Okey. Saya stop sharing boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah. Yang nak bersoal jawab tu boleh silakan. Yang ingin bertanya soalan boleh type di ruangan chat atau terus buka mic untuk bertanya. Sebelum kita tamatkan program pada hari inilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum kepada pendengar kita. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas di atas perkongsian penerangan penjelasan sangat jelas. Saya sebagai ibu bapa memang rasa satu ilmu yang sangat berguna kepada semua yang ada pada hari ini. Dan saya ingin bertanya lah berkenaan dengan satu soalan ni, berkenaan cara rawatan. Adakah rawatan ini rawatan macam pengambilan sabun ni, ada rawatan secara saintifik ke yang boleh diorang lupa terus ataupun diorang pulih, ataupun secara psikologi dari segi bagi motivasi ke apakah? Itu je soalan saya tuan. Terima kasih tuan. Baik, terima kasih Cik Usmadi, PIBG kita yang diputua PIBG kah? Ya. Kenapa aku cakap KL ni? Memang tu link sama je kita. Astagfirullahaladzim. Baik, untuk kaedah rawatan bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah, khususnya dadah syabu. Okey. Sabah ini kita ada satu pusat pemulihan iaitu di Papar, di Kimanis, yang mana konsep perawatan pemulihannya kita pergunakan kaedah terapi community, TC, terapi kekeluargaan. Apa yang kita maksud dengan terapi kekeluargaan ini? Siapa saja penagih. Sebab yang ini terapi kekeluargaan ini kita gunakan di Papar
bagi penagih yang 99.98% adalah dadah mereka yang mereka ambil dadah syabu. So, dalam program rawatan pemulihan TC ini, konsepnya senang sahaja. Okay? Kita cuba buat modification behavior. Kita modified balik tingkah laku dia yang telah tertinggal dulu, kembali semula ke tingkah laku yang asal. Macam yang saya cakap tadi, sebelum dia jadi penagih dadah, dia rajin pergi kerja, dia rajin pergi sekolah, dan dia terlibat dengan dadah, dia berubah 360 derajat tadi. So dalam konteks terapi kekeluargaan itu, kita kembalikan semula norma yang dulu dia patut ada, yang dia telah tertinggal, dan kembalikan. Dan macam saya katakan tadi, sebenarnya kalau dalam pusat pemulihan, 100% penagih dadah ini pulih 100%. Saya tidak nafikan. Walau apa pun yang berlaku dengan mereka di luar dulu, pemulihan, 100% mereka akan pulih bila berada di dalam. Cuma, konsep dan konteks kami sama seperti hospital. Kalau dalam hospital, kita masuk hospital, doktor cakap, okay, tahan di ward 2-3 hari, ada masalah, makan ubat, dan akhirnya bila sudah selesai sembuh, doktor katakan, okay, boleh balik, sudah pergi rumah. Bila katakan dia balik pergi rumah itu, maka waranti doktor itu terhadap kesihatan pesakit, dia tarik balik. Dia cuma akan nasihatkan pesakit, okay, jangan lupa makan ubat, jangan lupa ini, dan sebagainya, amalkan kehidupan yang sehat. Sama juga dengan kami sebagai pegawai pemulihan. Kami akan katakan, okay, keluar saja kau selangkah daripada pagar kami akan tarik waranti kepulihan kau, dan ini akan terletak kepada keluarga dan individu kau sendiri. Kalau kau boleh ikut pantang larang yang kami buat, dan kau akan kekal pulih. Kalau kau tidak mampu ikut pantang larang yang kami buat, dan akhirnya kau akan kembali kepada dunia asal dia semula. Boleh faham tuan ya? Saya ringkaskan saja jawapan itu tuan. Terima kasih tuan. Sangat-sangat jelas bahwasanya rawatan itu bukan hanya di pusat pemulihan, tapi lebih kepada ahli keluarga bagi sokongan lah sepenuhnya selepas dapat rawatan. Alright, terima kasih YDP PIBG kita. Mungkin daripada murid tidak ada soalan, so cikgu rasa mungkin kita boleh tamatkan program di sinilah. Yang terakhir sekali, cikgu sendiri, saya sendiri mewakili pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada penceramah hari ini kerana sudi meluangkan masa dan juga berkongsi sedikit input ataupun ilmu kepada murid-murid SMK Pengalat dan juga ibu bapa yang hadir pada hari ini, dan diharap agar kita dapat bekerjasama lagi lah di masa akan datang di program yang lain. So sebelum kita akhiri, boleh buka kamera untuk ambil gambar. Macam 3 orang saja yang buka. 4. Termasuk saya kan ni kena on kamera ni? Boleh juga sebagai dokumen. Okay, yang lain boleh nampak. buka. YDP di kereta dia. Saya di luar ni, itulah yang saya mendengar sambil-sambil dapal. Okay, yang lain. Alhamdulillah tuan. Yang lain. Okay, malu-malu okay. Ini kali yang lain tu. Okay, 1. Oh, ada Cikgu Tahir juga. Thank you Cikgu Tahir. Ada Cikgu Lia. Okay, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Alright, thank you. Okay. Terima kasih Tuan Yusri. Sama-sama cikgu, jumpa lagi. InsyaAllah.